maafkan ramai yang baru. Yang baru-baru ni mungkin settingnya tak ada. Itu kita akan start dari semula, daripada awal. Semua indikator yang kita gunakan dalam video ni, kita akan ceritakan hari ni setting dia dan kegunaan dia. Okey, kita buka satu cat kosong. Apa-apa cat tak apa, saya pakai sini cat EU. Guna cat EU pun boleh, tak ada masalah. Okey, kita akan masukkan indikator-indikator dia. Dan dalam masa tu saya akan explainkan kegunaan indikator ni tadi. Okey, dan kalau ada yang tak faham, tolong stopkan saya, tanya. Tanya soalan bangang pun tak, sebab saya faham. Saya dulu pun bangang juga. Lelaki pula duduk dengan abang rumah. Hari-hari duduk dengan dia pun tak pandai-pandai, berbulan-bulan tak pandai-pandai. Duduk dengan dia tu. Jadi kalau sekiranya ada soalan, tak kira lah soalan tu kamu rasa, soalan tu kamu tanya, dia cakap bodoh. Tak apa, tanya. Saya akan jawab. 10 kali kamu tanya, 10 kali saya akan jawab. Okey? Jangan segan. Okey, indikator yang mula-mula sekali yang ada dalam BBMA, nama dia pun dah BBMA. BB ni adalah Bollinger Band. So kita akan masukkan indikator yang pertama. Macam mana nak masukkan daripada yang baru ni tadi? Kalau yang tak tahu lah, shortcut dia dekat atas ni, indicators. Ataupun kalau kita nak gunakan yang ini pun boleh, indicators yang ni pun boleh. Atau lagi satu kat tools ni ke apa benda tak tahu. Tapi saya selalu gunakan yang ni lah sekarang. Trend, pergi kat trend. Dalam trend tu ada Bollinger Band. Dia ada Bollinger Band. Dan Bollinger Band ni kita gunakan yang default setting. Tak ada pertukaran apa-apa. Pertukaran hanya pada warna dia saja. Warna dia saya suka gunakan warna royal blue. Sebab nampak cantik sikit lah kot. Okay. Kita gunakan warna royal blue. Jadi ketebalan tu kita tebalkan sikit pun tak apa. Bagi dia nampak nampak ketebalan nombor 2. Kalau default setting ketebalan yang nombor 1. Kita gunakan ketebalan nombor 2. Okey, dapat tak setting dia? Yang baru-baru, dapat setting tak? Ke nak ulang? Ya? Kau jom mana ada? Jom? Dapat? Baik. Kata setting dia tinggi. Jom, dia tinggi. Okey, setting dapat So ini adalah Bollinger Band, standard ataupun default setting. Setting 20. Settingnya adalah setting 20. Dan kita nampak Bollinger Band ni tadi dia ada 3 line. Bukan 3 line tidak 3 line. Dia ada 3 garisan. Dia ada 3 garisan. Garisan yang atas, garisan tengah dan garisan bawah. Dan nama-nama dia sendiri. Garisan yang atas, tengah ni sebab garisan putus-putus. Yang bawah ada 1 line. Dia ada 3 garisan. So garisan-garisan ni tadi dia ada nama dia tersendiri. Yang atas ni sebab dia duduk kat atas, kita panggil dia top BB lah. Top Bollinger Band. Yang bawah kita panggil low BB. Yang tengah kita panggil mid BB lah. Okey. Garisan-garisan ni tadi dia kalau kita nak tengok dia punya function garisan ni tadi, dia ada memainkan peranan ni. Garisan ni bukan saja dia suka jadi bentuk macam kembang, kucuk. Jadi tak ada, dia bukan suka-suka. Dia menggambarkan sesuatu. Setiap garisan ni tadi, pergerakan ni tadi menggambarkan sesuatu. Dia bukan saja-saja terkembang, saja-saja kucuk, saja-saja dia tercekik menjadi kan. Dia ada makna yang tersirat di sebalik itu. Dan kalau kita rajin membuat pemerhatian, kita akan nampak apa yang sebenar Bollinger Band cuba sampaikan kepada kita. Dia menyampaikan sesuatu. Jadi sebenarnya atas ikhtiar kita, atas inisiatif kita untuk memerhati benda ni. Bila kita rajin perhatikan Bollinger Band ni tadi, kita akan nampak dia punya rentak antara itu bila tengah, bila berkeadaan macam ni. Contohnya bila dia berkeadaan macam ni, sebelum dia menjadi macam ni, kita nampak daripada berkeadaan dia rapatnya tu, top BB ni, middle BB, tiba-tiba dia terkangkang. Dia menggambarkan sesuatu. Kadang-kadang dia macam tu. Kadang-kadang dia macam ni. Kadang-kadang dia buka sikit je, macam tu je. Semuanya memberi makna-makna yang tertentu. Tetapi yang jelasnya, bila dia mula terkangkang daripada berkeadaan mendatar macam ni, dia memberi tahu bahawa
ada momentum yang kuat sedang berlaku. Jadi, dan kita perhatikan dia umpama macam Bollinger Band ni umpama macam satu sempadan atau kandang. Macam kandang kambing ke kandang lembu ke macam itulah. Kambing-kambing tak boleh keluar daripada kandang. Lembu-lembu mesti duduk dalam kandang. Jadi dalam kes ni, candle ni lah kandang dia. Candle ni lah demi kambing ke lembu dia. Jadi candle ni tadi, dia mesti duduk di dalam. Dia tak boleh berada di luar. Dia wajib duduk dekat dalam. Tetapi dia kadang-kadang keluar. Bila dia keluar, bermaksud ada sesuatu yang tak kena. Sesuatu yang dia cuba sampaikan. Dia tak puas hati ke, dia kena marah ke apa ke, dia duduk kat luar. Maksudnya ada sesuatu yang dia cuba gambarkan. Bermaksud pada masa biasa, dalam keadaan normal, yang tak ada momentum ke dalam keadaan yang biasa-biasa, dia sentiasa bermain di dalam saja. Dia duduk dalam saja. Candle ni bermain kat dalam. Tapi bila dia terkeluar daripada Bollinger Band, dia memberitahu sesuatu. Ada sesuatu yang tak kena dekat situ. Something yang abnormal lah, di luar daripada biasa. Biasa dia kena duduk dekat dalam. Yang tak biasa dia duduk kat luar. Bila dia duduk dekat luar, dia memberitahu sesuatu. Faham tak? Maknanya ada sesuatu nak jadi. Okay? Dan Bollinger Band ni tadi, keadaan dia tak banyak keadaan yang kita perlu perhati. Dia selalunya berkeadaan sama ada keadaannya mendatar, macam contohnya sekarang yang ni, dia berkeadaan flat je, mendatar. Dia kau macam ni lah, flat je. Itu bermaksud dia tak ada momentum, dia tak ada kekuatan. Price tu dia akan ranging macam tu saja. Dia bermain-main di antara top BB, lower BB. Mungkin tak sampai top, tak sampai low. Dia bermain di dalam range itu saja. Maknanya tak ada momentum. Tetapi bila dia mula terkangkang macam ni, itu terkangkang sebab ada gap Boleh tak ada gap pun dia boleh jadi terkangkang macam ni. Bila dia mula terkangkang, lagi besar kangkang dia, lagi kuat dia punya lompat dia tu. Dia punya price tu melompat lagi kuat. Lagi besar dia punya terkangkang. Yang saya katakan terkangkang ni tadi, kita nak tengok yang ni. Yang ni. Ini dengan yang ni. Lower BB dengan top BB ni tadi. Yang itu yang kita nak tengok. Ada yang tak boleh nampak tiang dekat situ Yang ni. Ini terkangkang. Bukan yang ni. Kita nak tengok masa dia tengah sideways. Ini sideways. Masa keadaan sideways di mana BB tadi mula mengecil, merapat. Dia rapat je. Dia rapat. Dan kemudian tiba-tiba dia terbuka. Yang ni yang saya sebutkan terkangkang tadi tu. Lagi besar dia punya kangkang, lagi besar dia punya lompat, lagi besar dia punya price tu bergerak, Contoh macam ni. Bila ada movement yang besar, dia akan terbuka. Top BB dengan lower BB akan terbuka, akan terbuka. Itu keadaan yang biasa kita boleh nampak. Dan satu lagi keadaan di mana keadaan BB mendatar. Dua keadaan ni saja. BB mendatar, BB menegak atau mendatar. Maknanya kita kena ingat dua perkara. Satu, BB menegak. Lama betul saya tak boleh kekok tu. Dua, BB menegak ataupun menegak naik atas lah. Kalau dia turun bawah, BB menurun. Ini dalam kategori yang sama. Menegak atau menurun, dan satu lagi BB mendatar. Dua keadaan. BB mendatar senang. BB mendatar dia flat dia. Ini BB dia kata. Ini BB mendatar. Yang ni yang nombor 2. BB menegak, yang ni tegak ataupun yang ni menurun. Dia menegak dan menurun. Dua keadaan tu. Dan dua keadaan ni tadi, cara kita nak interpret ataupun cara kita baca bila berlaku keadaan mendatar ataupun dia menegak menurun tadi berbeza. Tak sama. Masa dia mendatar, maksud dia beritahu A. Bila dia tegak ataupun mencondong macam ni, maksud dia tak sama dengan A. Maksud dia boleh jadi alif, boleh jadi X. Tak sama, totally different antara A, BB menegak dengan BB yang mendatar. Bila berlaku keadaan after effect dia sangat berbeza.
Kalau BB yang mendatar, dia punya rules dia. BB yang mendatar. Kalau BB tu mendatar, lama bulan puasa, boleh cakap-cakap green lagi tu. BB yang mendatar, buat besar sikit lah, nampak sikit. BB yang mendatar, rules dia, ini adalah prinsip asas Bollinger Band. Yang tengah tu adalah middle BB. Misal kata, ada candle yang naik, cucuk macam ni, tinggal jarum saja. Dia hanya cucuk macam ni. Dia ada 3 keadaan. Selalunya dia ada 3 keadaan yang ketara. Ini tanpa ada MA, ini hanya ada Bollinger Band saja. Dengan Bollinger Band sahaja kita boleh buat keputusan, walaupun MA tak ada. Sebab ini adalah asas Bollinger Band. Bila berkeadaan macam ni, hanya ada jarum saja tinggal. Dia dah naik sampai ke atas, kemudian dia turun, tinggal jarum saja ke atas. Dan Bollinger Band dalam keadaan mendatar, dia menunjukkan bahawa yang price akan turun. Dia akan turun. Dia akan turun sekurang-kurangnya mencari mid BB. Sekurang-kurangnya mencari mid BB. Begitu juga kalau dia turun ke bawah. Katalah ni candle dia start turun ke bawah, cucuk jarum kat bawah dan terus ke atas daripada lower BB. Sama juga, dia akan naik atas. Sekurang-kurangnya middle BB. Tapi dengan syarat BB yang mendatar, bukan BB menegak atau BB menurun. Kita cerita sekarang BB yang mendatar sahaja. Bukan BB menegak, bukan BB menurun. Keadaan yang pertama, keadaan macam ni dia cucuk tinggal jarum. Keadaan yang kedua, dia naik, body dia dengan jarum sekali turun kat luar. Nampak tak kisah dekat belakang? Dia punya body tu sekali turun dekat luar. Ataupun kalau kat bawah dia macam ni lah. Selepas belakang turunan lah yang ni, dia terkeluar daripada BB dan close di bawah BB. Yang ni close di atas BB. Dua-dua ni sama. Yang ni mengatakan yang dia lepas tu dia akan naik, yang ni beritahu lepas tu dia akan turun. Sama. Dia benda ni sama, efek dia sama. Lepas tu dia akan, kalau cucuk atas, dia akan turun bawah. Dia cucuk macam ni, boleh jadi yang macam ni. Dia boleh jadi cucuk macam ni. Tapi dia punya result selepas tu dia akan turun. Sekurang-kurangnya mid BB. Okey? Dan satu lagi keadaan dia, dia cucuk tapi tak lepas. Sentuh je. Sentuh je macam tu. Dia tak keluar, dia sentuh je. Cuit je. Dia cuit je. Tok BB tu dicuit je, atau belum BB tu dicuit je. Yang ni pun bagi tahu nak naik, yang ni bagi tahu nak turun. Dan sama macam tiga-tiga ni sama. After effect dia tetap sama. Semua akan, kalau jadi macam ni dia akan turun, jadi macam ni dia akan turun, jadi macam ni pun akan turun. Jadi macam ni akan naik, jadi macam ni pun akan naik, jadi ni pun akan naik. Sekurang-kurangnya cari mid BB. Sekurang-kurangnya adalah di mid BB. Okey? Dapat yang tu? Ada soalan setakat tu? Boleh faham? Yang ni hanya untuk BB yang mendatar sahaja. Dan yang ni tidak ada moving average, hanya Bollinger Band saja. Kalau ada moving average, yang ni selalunya MA dia akan jadi macam ni. Yang ni MA dia mungkin akan keluar, yang ni MA dia mungkin kat dalam. Yang ni kita tak nampak ekstrim betul-betul. Yang ni kita akan nampak betul-betul ekstrim. Dan sebab tu saya selalu dalam seri chart saya ada BB Division 2. BB Division 2 saya akan capture ni sebagai ekstrim dan ini juga sebagai ekstrim. BB Division 2. Kalau kita masukkan lah, itu bukan standard BBMA, itu standard saya. Deviation tu saya tukarkan kepada satu.
Center Tesla. Tambah. Saya akan masuk pada sini. Ini tambahan untuk saya punya guna. Dia akan jadi line yang tengah. So yang tengah tadi tu saya akan nampak dia ekstrim. Ini memang confirm ekstrim lah. Dan ini pun akan nampak ekstrim. Okay? Itu untuk menampakkan ekstrim lebih banyak. Signal ekstrim tu lebih banyak. Dulu suka ekstrim lah. Sekarang dah tak orang minat. Tak tengok sangat lah. Okay? Tapi siapa nak gugur, tak gugur tu belakang kira. Tapi yang dipaham ini adalah asas Bollinger Band. Asas Bollinger Band yang mendata sahaja. Kalau dia menegak, dia memberitahu benda lain. Kalau dia BB yang menegak, kalau ada cucuk macam ni ataupun terkeluar macam ni ataupun macam ni, dia bukan nak turun. Dia memberi maksud yang berbeza. Okay? Sebab tu saya cakap, jangan misunderstood dengan BB mendata ni dengan yang menegak ataupun yang menurun. Sebab menegak, mendata totally different. Yang mendata special, dia macam ni. Dan yang macam ni punya keadaan, bila kita jumpa, jangan khawatir. Masuk, bubuh cukup. Sebab confirm dia akan turun, insyaAllah. Ya? Ekstrim yang macam ni yang saya masuk. Ekstrim kalau BB menegak tu saya dah tak berapa nak masuk sangat. Ya? Sebab dulu masa mula BBM ni tadi memang rata-ratanya ramai yang suka masuk ekstrim. Sebab dapat pucuk-pucuk. Nak pula bila hantar dekat tempat lain dia tak masukkan indikator, tak ada. Cat kosong je, dapat pucuk-pucuk. Wah, semua orang wah. Pucuk-pucuk, hebat kan? Tapi TP ni sikit je. TP ni sikit je. Tapi dah dia dah masuk berlapis-lapis, dia jadi banyak lah. Dah masuk sampai 20-30 lapis. Kalau 5 pip kali dengan 10 dah 50. Tapi tak ada masuk sampai 10. Kadang-kadang 40-50. Jadi banyak lah. Jadi banyak. Tapi kalau yang macam ni, ya. Kalau yang macam ni saya tak teragak-ragak tu masuk. Sebab yang ni memang insyaAllah confirm. Kecuali yang menagak tadi tu, dia melawan trend. Dia melawan trend. Agak bahaya sikit. Berisiko. Sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya tunggu dia close. Kaedah dia lebih kurang sama macam ekstrim yang menegak juga. Sebaiknya bila ada candle reverse, ada candle ada NA5 terkeluar dari candle reverse, candle retest. Ada retest pun kita masuk. Tapi pada saya, bila saya nampak dah terjojol keluar macam ni, BB mendatar saya tu masuk. Sebab itu dia sebab ni kita cerita tanpa BB. Tanpa BB. Panduan kita tanpa BB, candle tu saja. Tanpa NA. Tanpa NA kita hanya nampak candle je. Candle tercucuk keluar ataupun tinggalkan jarum ataupun dia touch je, next candle tu kita dah masuk lah. Tapi dengan syarat BB tu mesti mendata, bukan BB yang sedang menegak ataupun sedang menurun. Alright? Ada soalan? Tak ada. Okey, kalau BB menegak macam mana? Kalau BB yang menegak, contoh macam ni. Candle cucuk jarum macam tu, macam yang first ni tadi. Ni kan, dia tak turun, lagi dia naik. Ini pun close kat luar, macam ni, lagi dia naik. Kalau BB yang menegak, dia jangan buat pasal. Jangan buat pasal. Sebab yang ni namanya candle momentum. Candle bila close di luar daripada BB, kita panggil nama dia candle momentum. Bermaksud ada momentum lagi nak naik. Dan bila ada, saya suka keadaan ni. Saya suka bila dia dalam keadaan sideways macam ni, dia tengok BB dia dalam keadaan mendatar je, tiba-tiba ada candle yang close di luar BB. Candle yang close ni, candle ni close di luar BB. Besar sikit bagi nampak. Mana pula hilang. Tak kira lah, ini lebih kurang sama lah. Ini masa dia tengah mendatar. Dia cucuk, dia turun. Sekurang-kurangnya dia cari BB. Tapi bila dia mula menegak, dia cucuk dan keluar ke atas, jangan buat pasal. Jangan gatal-gatal pergi masuk sel. Memang kita ke laut sudah ni. Okay? Tadi ni cantik. Saya suka keadaan macam ni pasal apa? Ni dalam keadaan sideways. Dalam keadaan sideways dia tak nampak. Kita dah tahu memang tak ada momentum. Dia bermain di dalam Bollinger Band. Dia main-main dalam ni je.
Dia main dalam ni je. Tak sampai pun top BB, low BB tak sampai. Dia main kat tengah-tengah je. Ini berapa bulan? 2 Jun. NFT ke? NFT kot? Ya ke? Ada news. Selalunya macam ni, bila satu yang panjang macam ni, selalunya ada news nak keluar. Ada news nak keluar, news yang besar mungkin. Jadi price market, bukan market sebenarnya, orang lah, trader berhati-hati nak tunggu news punya result, baru dia nak masuk. Jadi masa tu tak ada orang nak masuk position. Kita je yang kata nak masuk sebelum news. Orang tak masuk. Trader profesional semua tak masuk. Kita je yang kata nak masuk. Yang gerak kecil-kecil kita lah yang gerak tu. Yang besar-besar ni lepas tu baru dia orang masuk. Bankers lah semua kan. Kat sini kita lah yang kata-kata masuk. Lepas tu terkena. Kita masuk sell pula. Naik ke atas. Gagau kan. Ya. Macam yang first skandal sebelum dia menegak tu. Macam mana dengan tu, macam mana kadang-kadang selalu kita sell kat situ. Sebab dia dah touch atas tu kan. Kalau kita yang satu je cara dia. Okey, apa lagi? Yang candle yang tu kan. Kan yang tu tengah menegak. Tiba-tiba dia touch yang top bibir apa bibir band tu. Terus lalu kat situ kita dah sell. Kat sini kita mungkin kita sell lah sebab kita nampak cucuk tak clear lagi. Dia masih lagi dalam keadaan berdatar kan. Kita nampak macam berdatar lagi ni. Memang berdatar lah pun. Sebab dia tak apa ni kan, kita cucuk, jadi kita masuk sell. Dia naik lagi, kita lapis lagi sell. Lapis dia. Itu normal tu. Saya biasa buat itu. Saya biasa buat itu. Kita akan lapis lagi sell macam ni. Ni berlapis sell, close kat sini. Dalam cantik minat turun perempuan ambil bibi ni. Terus buat macam ni. Dia close kat luar. Apa kita nak buat? Apa kita nak buat? Sebab kalau kita ada BB, ada MA di sini, kita mungkin akan nampak kemungkinan tak ada MA ni mungkin keluar ekstrim ni. Tapi ekstrim tu lepas tu dia meluruh tu naik sampai ke atas. Biasa tu. Biasa berlaku kan? Jadi bila keadaan macam ni kita nampak, ini kita macam ni lah. Macam ni tadi kan. Yang ni tadi adalah keadaan lebih kurang macam ni. Kita pun dah masuk, kita hari di kelas dekat jalan tu ni kaki tapi dia naik lagi, tapi turun tak sampai. Dan bila dia close di luar BB, dia menandakan ada momentum. Maknanya kemungkinan kita punya judgement tadi tu silap. Jangan segan-segan cut loss. Ya, sungguh. Bila kita jadi seorang trader, kita jangan takut cut loss. Jangan tunggu sampai ni kejap ni turun ni, kejap ni turun. Lalas dengan kawan-kawan kita sekali lebur. Selalunya macam tu, kita boleh tahan floating beratus-ratus pip. Ini cerita saya dulu. Sekarang pun kadang-kadang ada juga perangai macam tu kadang-kadang. Kadang-kadang dah naik sampai 50 pip minus ni. Kejap ni turun ni, kejap ni turun. Dia mula keluar teknik harapan, BBMB semua dah tak ada dah. Teknik harapan je ada. Dia mengharap akan turun. Sebab dia masuk sell, jadi dia mengharap benda ni turun. Padahal price makin naik. Sebab dia dah ada pemain kita. Kita mengharap dia turun. Berapa pip dia nak tunggu floating sampai kanan ni? 200 pip. Habis kalau kena pula kita kat sini, kita dah layer macam orang dah lupa daratan ni kan. Kita tengah layer sampai tak nampak jarum ni dah. Ini memang cantik ni. Memang cantik ni. Pinocchio bar, pin bar. Kan kalau kita menghafal candle punya pattern, ini pin bar. Pin bar selalu kata dia nak turun. Betul? Pin bar dan apa, hammer itu besar. Ni kata nak turun. Tapi bila next candle tu close di luar BB, candle tak boleh close kat luar BB. Candle close keluar BB, utamanya kalau dia dah mula nak buka. Katalah dekat sini kita tak nampak lagi kata dia kangkang kan. Tak berapa jelas lagi. BB ni tak jelas lagi mengangkang. Sini pun tak berapa jelas lagi lah. Katakan tak berapa nak jelas lagi. Sampai kat sini, dah clear dah kangkang tu. Cut loss lah. Cut loss. BBMA tak jamin semua trade guarantee profit. Saya berani gerak jari. Bukan guarantee. Kau belajar BBMA kau pandai, nanti kau trade 100% profit. Tak ada. Ada loss. Ada PMC. Kau rumah PMC. Tapi akaun kecil-kecil lah, saya punya akaun $5, $10 je tu, macam balu cukup-cukup. Boleh withdraw 100, 200 minggu, buat 2-3 minggu. Minggu keempat MC, hasil lah $5, $10 punya akaun kan. Tak ada hal. Tapi
bukan BBMA ni holy grail, bukan. Kita bukan holy grail. Tapi peratusan untuk untung tu besar kalau kita faham, ikut dia punya strategi. Jangan langgar strategi dia lah. Ni dia dah bagi tahu momentum, dah di close kat luar BB, ni adalah momentum. So dia dah bagi tahu ada momentum, maksud dia nak naik lagi. Kalau kita ada sell, cepat-cepat kan loss. Cepat-cepat kan loss. Dan ini kita hanya refer pada satu time frame. Kita hanya refer pada satu time frame. Contoh kita tandakan. Tandakan kat sini. Apa sebenarnya cerita ni? Ini di time frame 1 hour. So kita tengok dekat 50 minit. Ini berapa bulan? Cepat juga tadi. Dua bulan Jun, dekat sini lagi dah keluar dah momentum dia. Semua dah keluar. Jadi BB mendatang kita bubuh lah. Sampai ni tadi kalau dah kecil sangat, jadi saya tak masuk. Kalau BB mendata yang sekecil menjadi saya tak masuk sell lah, kecil sangat. Range ni terlampau kecil. Kalau range antara top BB ke lower BB ni, top ke lower BB ni tadi dalam 20-30 pip mungkin saya scalping lah. Tapi kalau setakat 10-15 pip, 20 pip saya tak masuk. Kecil sangat. Kita tu spread lagi kan. Jadi kalau macam ni tunggu je. Kalau dia jadi BB mendata yang seperti ini, yang kecil macam ni, pasti akan ada satu ledakan yang besar selepas tu. Pasti akan ada satu ledakan yang besar. Bila dia punya ni makin kecil, bawah daripada 10 ke macam tu, bawah 20 ke, kecil sangat, pasti akan ada ledakan. Dan kita boleh nampak, semua keluar ke atas, tak lepas, tak sampai ke lower BB. Jadi kita dah nampak, dia tak boleh masuk sell ni. Walaupun kat 1 hour tadi kita nampak macam sell kan, tapi kat 15 minit tak nampak boleh kita beli sell. Sebab tu kita kena tengok beberapa time frame. Kita kena tengok beberapa time frame. Terutamanya, kalau kita nampak tadi buy, sell tadi tu kat 1 hour, tengok time frame yang kecil bawah dia. Tengok 15, 30 minit boleh tengok, 15 minit boleh tengok, 5 minit pun boleh tengok. Apa cerita dekat time frame yang kecil bawah dia. Yang time frame bawah tadi, kalau kita masuk sell kat sini masih boleh TP lagi ni. Masih boleh TP. Tapi kalau kita nak masuk sell, kita tengok 15 minit, kecil sangat dia range, kita pun tak banding nak masuk sell. Tapi bila dia dah mula terkangkang macam ni, close kat luar, dia pun dah close kat luar, kita nak masuk sell pun tak berani. Kita akan tunggu peluang untuk masuk buy. Jadi semua re-entry buy ni. Kalau ada MA5, MA10, ini tempat re-entry buy ni, tempat kita masuk buy. Tempat kita masuk buy. Ya? Sebab tu, kita tak boleh berpandukan kepada satu time frame semata-mata. Sebaiknya kita tengok beberapa time frame, multiple time frame. Sebab tu saya punya chart ni saya letak dalam 4 chart. Dulu saya pakai, saya letak, mula dulu 15 minit, 1 jam, 4 jam. Sekarang ni daily pun saya letak daily. 4 sekali letak bagi daily. Okay. Kalau yang ada banyak monitor tu bolehlah buku. Dia 1 minit kan semua, suka lah kan. Ada 2 monitor ke 3 monitor yang kita boleh guna, lagi cantik lah. Okey, so bermaksud dekat sini, bila candle keluar daripada BB yang sedang menegak, jangan lawan. Ikut tak apa. Setiap candle ni tadi, dia akan bagi kita peluang untuk entry sebenarnya, bila kita faham. Okay? Bila dia close kat sini, tadi kita nampak re-entry kat sini tadi kan, dekat time frame 5 minit, masa dia tengah turun tadi. Dia tengah turun tadi, dia bagi re-entry di time frame kecil. Setiap candle ni tadi, ini ada re-entry, sini ada re-entry, di time frame kecil ada re-entry. Jadi setiap 1 jam ni tadi kita ada re-entry, tapi di time frame yang kecil. Di time frame yang lebih kecil kita akan nampak re-entry. Ni re-entry, ni re-entry, sini re-entry, sini re-entry. Di time frame yang lebih kecil. Di time frame besar kita tak nampak. Di time frame besar kita nampak bila time frame yang lagi besar daripada dia. Contoh dekat H4, kalau kat H4 close di luar BB, kita nampak ni re-entry dekat H4. Yang ini kita akan nampak re-entry dekat H1. Sama je. Candle close di luar BB ni tadi, dia bukan hanya dekat 1 hour saja yang kita kata close keluar BB ni dah naik. Di semua time frame. Wah Iman 1 minit sehinggalah 1 bulan. Sama. Kalau kita tengok dekat 1 minit, kalau candle close dekat luar BB, menandakan dia tak naik. Kalau mendata, dia cucuk, dia akan turun bawah. Close kat luar BB, dia akan turun lagi. Close luar BB, dia akan turun lagi. Dia akan naik lagi. Ya? Kalau mendata, lain.
dekat 5 minit pun sama keadaan dia. Close kat luar bibi, yang tegak dia akan continue naik. Dekat H4 pun sama. Close kat luar bibi, bermaksud dia nak naik lagi. Dekat BP pun sama, benda yang sama. Close kat luar bibi yang mencondong macam ni, dia akan turun lagi. Dekat monthly pun sama, tak ada beza. Kalau dia close kat luar bibi, bermaksud dia punya momentum tu ada lagi. Jangan lawan dia. Tetapi kat mana nak masuk? Mana nak masuk? Bila kita nampak dah ada momentum macam tadi tu, kat mana kita nak masuk? Yang itu kita tentang sekarang bahawa akan cerita bab entry. Okay? Saya cerita sikit je lah tadi yang saya cerita sikit tadi tu. Kita tunggu di time frame dia kecil lah. Ini dia dah start close kat luar BB. Kita nak tunggu dia pull back untuk masuk entry. Dekat warna warni kita tak nampak. Cari dekat time frame dia kecil, 15 minit, 30 minit, 5 minit. Dia akan bagi re-entry. Itu bila ada MA5 dan MA10. Tak ada MA5, MA10 kita tak nampak. Okay? Clear Bollinger Band? Okay? Top BB, middle BB, lower BB. Dia satu lagi yang kita boleh tengok mid BB ni tadi. Banyak function ni sebenarnya mid BB ni. Mid BB ni umpama macam ya bang. Macam mana kalau dengan gap? Gap, kenapa? Bila ada gap kita tak dapat ada yang tengok increase sebagai Minggu lepas ni. Okay. Macam pahaman saya sendiri bila ada gap dia akan tutup balik gap. Tapi ada juga yang jadi dia tak tutup gap. Betul, ada gap yang tak tutup, ada gap yang tutup. Gap yang tak tutup tu nama dia runaway gap. Kalau dia runaway, memang dia never come back. Dia akan tutup balik, mungkin bertahun-tahun selepas ni, ya sungguh. Kalau yang gap macam ni, di sekarang ni dia naik, dia tutup balik gap ni kan. Okey lah, dia tutup balik. Tapi kalau dia turun ni tadi, dia tak balik tutup gap ni tadi, memang dia akan ambil masa untuk cover balik. Memang dia jadi runaway gap, nama dia runaway gap. Ni gap biasa lah, gap biasa sebab dia dah tutup. Kalau dia jadi runaway gap, dia akan jumpa balik tempat ni tadi, mungkin bulan, mungkin tahun. Oh, dia akan jumpa ni. Nasib baik Russia dengan China pergi bail out punya Greece. Kalau tidak, ke bawah dia. Ramai yang terkena ni, ramai yang terkena. Tak, ramai juga yang dapat buat duit, ramai juga yang sebab semua tengok gap sampai 190 ni, 160, 170. Dan dia naik balik double 300. Dia naik balik sampai 300. Ada yang masuk buy kat sini. Ada yang masuk buy yang kaki-kaki ekstrim tu memang balut lah. Saya tengok je itu ni. Sebab saya ada sell kat sini. Dia bukan je. Tapi akaun $6, $7 itu je lah. Jadi $30, $40 dah lah tu kan. Itu je. Lepas tu dah masuk hospital lah. Alah, mahal. Okey, gap saya tak ter-gap sebenarnya. Saya tak ter-gap. Tapi gap macam itulah. Selalunya kadang-kadang gap dia akan, kita tak tahu gap yang mana yang nak cover balik, gap mana yang tak cover balik. Tak ada dia punya formula tu, saya tak ada lah. Tak ada formula tu. Sebenarnya tanya dengan Bauma pun tak ada formula tu. Gap ni lebih kepada guessing lah, guessing. Macam ni kalau kita tengok BBMA dia ada bagi MHP. Ada signal MHP. MHP maknanya pertukaran trend. Kalau kita tengok dekat sini, kalau kita tengok dekat 15 minit, apa dia cerita dekat 15 minit? Itu dia, MHP juga. Sini jadi ekstrim, cucuk ni kan. Dan itu naik, ada momentum pula lagi. Itu naik lah. BBM ni bagi signal lah. Tapi kalau kita pada gap ni semata-mata, kita pun tak tahu dia nak tutup, tak tutup. Tapi BBM ni bagi signal. Dia bagi signal dia nak pergi ke mana. Dia akan beritahu. Itu satu kelebihan yang saya cakap ada pada BBMA lah, yang saya angkat masa bakal kat sini lah, dia buang kan. Dia semua time frame sama, setting sama di semua time frame, 1 minit sampai 1 bulan punya setting tak ubah. Kita gunakan setting yang sama. Kalau default setting lah di 1 minit ataupun di 1 bulan, di satu hari daily je tetap sama. Dan kita boleh guna di mana-mana broker. Tak ada ketetapan, oh ini hanya boleh pakai kat Albari je ke, kat LX Pro je ke, kat sekian-sekian broker. Broker lain dia punya bacaan tak tepat. Tak ada. Any broker you can use BBMA. Boleh guna mana-mana broker. Dan kemudian bila masa?
Dia tak ada hari-hari tertentu, bulan Disember, dekat-dekat nak Christmas, dekat hujung tahun tu tak boleh trade. Separuh tu yang dia nak hujung tahun tak boleh trade pasal tak ada signal lah. BBNB dia tak bagi signal, ada signal bubuh je. Dia tak ada masa yang dia tak ada bagi signal. Kecuali bila time tak ada pergerakan lah. Satu had confirm tak ada lah. Tapi kalau hari-hari yang market buka, insya-Allah ada. Kalau tak ada kat 1 hour, mungkin kat 30 minit ada. Tak ada kat 30 minit, mungkin kat 15 minit. Tapi hari-hari insya-Allah ada. Ada kutu dalam bank ni 1 minit pun dia hubung. 1 minit. Saya lama dah tinggal benda tu. Sekarang dia gila pada 1 minit. Saya pun terbabit-babit juga. 1 minit dia main. Buat duit lah tu. Itu yang 1 minit dia hubung. 1 minit ekstrim dia balon. 1 minit average fee balon. Dia entry 1 minit hubung. Tapi dia ikut trend lah. Okey, itu kelebihan dia yang saya nampak lah. Dia boleh sebab tu dia cakap BBNB ni bukan volunteer bank movement. Bila-bila masa waduh. Bila masa boleh hubung. Bila masa ada BBNB. Okey? Sambung balik MIT-BP ni tadi. MIT-BP ni tadi, dia function dia sebenarnya kuat function dia. Sebab apa? BBNB, MIT-BP ni tadi, dia merupakan, dia adalah moving average 20. Kalau kita masukkan moving average, letak 20, dia sebenarnya adalah moving average 20, simple moving average. Kita bubuh color merah. Dia adalah, MIT-BP itu sendiri adalah SMA 20. Okay? Jadi, ada orang yang trade hanya gunakan ini saja. Dia hanya pakai MIT-BP saja ataupun SMA 20 saja. Kalau candle duduk dekat atas MIT-BP, buy saja, dia tunggu buy saja. Bila dia start cross SMA 20 tadi, sell saja. Dia akan cari sell saja. Boleh? Tak ada masalah. Kalau kita hanya guna Bollinger Band, sama keadaan dia. Bila dia start melepasi middle BB daripada keadaan di atas ni tadi kita sebutkan, bila dia berada di bahagian atas, candle semua dekat atas, di antara mid BB ke top BB, ini adalah zone belian, zone buying zone. Area yang di atas ni adalah buying zone. Jadi kalau candle semua berada dekat zone buy, maknanya kita hanya akan cari peluang-peluang untuk buy. Sehinggalah bila dia melepasi sempadan antara atas dengan bawah. Ini macam tambak Johor lah. Nak masuk kena pakai pasport. Dia macam tempat dia menjadi support yang kuat. Jadi bila dia dah mula melepasi masuk bahagian yang bawah, di antara BB ke lower BB, ini adalah zone selling zone. Jadi kita akan cari peluang-peluang untuk sell bila berada dekat bawah tu. Okey? Jadi dia bermakna bila dia nak lalu melepasi MA20 ataupun BB tadi, dia kena ada satu kekuatan lah untuk melepasi dia. Okay? Bermaksud dia menjadi support dan resistance. Dia juga menjadi support dan resistance. Dan dia juga kita boleh jadikan dia sebagai satu guide untuk tengok trend. Semasa. Time frame yang kita buka ni adalah time frame 15 minit. Jadi dekat 15 minit kita boleh gunakan mid BB ni sebagai reference untuk tengok trend dia. Contoh, macam sekarang kita nampak macam mana keadaan mid BB dia sekarang. Mendatar je kan. Kita tengok top BB dia pun macam mana. So kita boleh kata keadaan sekarang di 15 minit di time frame 15 minit yang kita buka. Di 15 minit keadaan ni sideways. Bila sideways kita ni baca, dia akan ranging di dalam top BB ke lower BB je. Dia akan bermain dalam ni je. So kaki scalping, dia akan tengok ni benda ni berapa pip datang apa. Oh ada dekat 10 pip. Oh dia scalping silap. Dapat 5 pip 10 pip boleh lepas. Dekat 5 pip 10 pip boleh lepas. Sebab range antara top BB ke lower BB ni ada dekat 30 pip. Jadi kalau dia nak makan setakat 5 pip 10 pip, tapi dia punya 5 pip 10 pip dia masuk berlapis gila babi dia. Dia masuk lapis. Jadi walaupun 5 pip, kalau ada 10 layer, ada 50 pip. Target satu hari 40 pip, dia layer satu hari 40 pip. Masuk BBN ni dah kau 200 pip lepas. Okay, jadi
reference untuk tengok trend. Di time frame yang kita buka, kalau dekat 1 hour lah. Dan kita nampak dia mula daripada keadaan turun je ni, dia mula naik sikit dan mula mendatar gitu kan. Kita nampak Bollinger Band pun flat. Macam mana nak bezakan Bollinger Band yang flat dengan Bollinger Band tegak atau mendatar? Banyak orang tanya saya ni, bang, ini nak kira flat ke nak kira tegak ni bang? Macam mana nak tengok? Mendatar tu, dia mendatar ke atau boleh tegak? Contoh macam ni lah. Ini nak kata dia tegak ke mendatar ataupun menurun? Siapa boleh bagi cadangan? Macam mana nak tengok? Dia pakai pembaris. Jadi pembaris tahu yang pembaris orang menjahit tu kan, yang panjang tu kan, yang satu rela itu, yang kalau kita pergi kedai kain ni, satu rela je lah. Kena pakai pembaris tu. Boleh? Tak payah. Senang je. Menegak, ini clear menegak kan? Ini clear menegak. Ini clear menurun. Ini clear dia menurun. Ini clear menurun. Kalau yang clear menegak dan menurun, itu menegak menurun lah. Yang tak clear menegak menurun, menegak. Itu je. Selain daripada menegak dan menurun, itu mendatar. Itu saja. Tak perlu pergi ambil siku L ke, macam ke. Oh, ni data ni. Tak payah. Kalau kita tegak, nampak clear. Kalau dia menurun pun nampak clear. Kalau tak clear, dia menegak atau menurun, itulah mendatar. Itu dia mendatar. Get it? Faham tak? Kalau dia macam mendatar, dia dalam arah naik, itu kira menegak je lah. Dia tak berkembang lah. Contohnya Dia buat macam ni lah. Contohnya Macam ni menurun. Macam ni. Kalau kita nampak dia selari macam tu kan, tapi dia menurun, arah menurun. Jangan menurun. Kita kata dia menurun lah, sebab candle tu semua. Dan lagi satu nak senang, jadi tengok BBB tu pointing ke mana? BBB tu pointing ke mana? Dia pointing macam ni ke, pointing macam ni ke, pointing macam ni? Benda ni ada makna ni. Ni ya, jangan gelap. Korang gelap ni. Dia kungfu lah kan. Tengok. Ni BB tu macam mana? Dia tunjuk macam ni ke, macam ni ke, macam ni? Kalau dia tunjuk macam ni, data lah. Kalau dia tunjuk untuk trend, untuk tengok trend tadi tu. Mid BB ni tadi, bila mid BB berkaitan condong ke bawah, candle semua duduk bawah dia. Candle duduk kat bawah dia. Kita kata roughly, kita boleh kata downtrend. Bila mid BB ni duduk dekat atas, candle ni duduk dekat atas, dia tegak macam ni, candle pun ada dekat atas. Roughly kita kata dia uptrend. Ya? Itu secara kasar je. Tadi kita nampak ni mid BB dia flat, mendatar. Masa dia mendatar ni tadi, kita nampak candle kejap atas, kejap bawah, kejap atas, kejap bawah, kejap atas, bawah. Top BB, lower BB pun mendatar. Ni clear lah, mendatar, tak ada trend yang sideways. Okay?